Okey, itu dia jihad inflasi, salah satu daripada inisiatif pihak kerajaan untuk memastikan agar kita menangani, bukan mencegah atau memastikan penyelesaian kepada perkara inflasi ini, kerana inflasi akan tetap berlaku. Cuma bagaimana sesebuah negara itu menangani dan juga menghadapi situasi inflasi. Untuk bercakap lebih lanjut, kita amat bersati bersama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Madeline Burma, untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang jihad inflasi ataupun situasi inflasi semasa. Apa khabar, Datuk? Terima kasih. Khabar baik, terima kasih. Okey, kita jumpa lagi, Datuk. Okey, bercakap pasal inflasi ni, Datuk, mungkin masih belum ada yang memahami secara sepenuhnya ataupun selanjutnya, kerana inflasi ini bukan hanya di peringkat tempatan tetapi di peringkat global juga. Amerika Syarikat mencatatkan satu peningkatan inflasi yang amat menggusarkan. Jadi mungkin inflasi di global memberi kesan juga kepada inflasi di peringkat tempatan. Buat permulaan, bagaimana kita boleh bandingkan keadaan inflasi negara kita dengan di peringkat global? Okey, terima kasih ya. Inflasi ini adalah satu istilah yang banyak digunakan oleh orang ekonomi lah, dia teknikal. Tapi sekarang ni kita lihat dia dah mula dirakyatkan. Semua orang bercerita pasal inflasi. Sebenarnya ada dua konsep yang perlu kita faham. Dulu saya pernah juga jelaskan. Satu ialah inflasi, iaitu perubahan harga. Harga tu berubah mungkin 6 bulan yang lepas atau tahun yang lepas dengan tahun ini. Jadi dia akan melihat kenaikan harga. Yang satu yang banyak kita dengar bila kita keluar tu sebenarnya ialah kos hidup. Yang itu yang kata harga ayam naik, harga minyak naik. Jadi kadang-kadang kedua-dua ini disama ertikan, tapi sebenarnya tidak. Satu tu ialah ukuran. Jadi ramai yang menjerit, dia kata takkanlah inflasi kat Malaysia cuma 4% saja, dia kata. Sedangkan dia kata kalau kita pergi ke kedai tu, dia kata harga ayam dah entah berapa peratus naik. Itu beza ya. Okey. Balik pada soalan tadi, bandingkan kita dengan negara luar. Memang kita tidak boleh nafikan ya kan, kita sekarang kena benchmark ya, bahawa negara kita nak banding dengan negara maju. Kita nak banding dengan negara mundur. Kalau kita nak bandingkan dengan negara kita dengan Sri Lanka lah, for example. Ya ampun, memang dengan demonstrasi dengan apa. Ini kesannya bila harga barang naik mendadak, mencanak, dan bila apa kata orang, rakyat dia sudah tidak percaya lagi. There is deficit, trust deficit dalam negara. Tetapi di luar negara memang kalau kita tengok isu inflasi ini adalah semakin berlegar, bukan saja di negara kita tetapi juga di luar negara. So ada orang kata jangan-jangan kita pun mengimport. Memang istilah import tu maksudnya di sini, kalau kita tengok ekonomi dunia, ekonomi kita ini berangkai tu. Jadi mana bila seorang tu terbersin, macam dia orang katalah, kalau federal punya di Amerika Syarikat tu, ketua negara dia terbersin, orang kata negara-negara membangun yang lain-lain tu semua tersedak semua kan. Bermaksudnya di sini bila berlaku inflasi di negara luar tu, di negara maju lah, khususnya negara-negara seperti Amerika Syarikat, di Eropah dan sebagainya, maka secara tidak langsung memang dia akan meninggalkan kesan kepada negara kita juga. Datuk sebutkan tadi berkenaan tentang inflasi ya, kita berfokus juga kepada inflasi makanan. Kerana kadar inflasi makanan dalam negara lebih daripada inflasi kumulatif sehingga 5% kalau tidak silap saya. Jadi berkenaan tentang inflasi makanan ini, kita sedia maklum apa yang disebutkan tadi, antara faktor-faktornya adalah peningkatan harga kos makanan, pengeluaran yang rendah dan sebagainya. Jadi tindakan untuk menangani ini apabila dicadangkan kita memperbanyakkan pengeluaran di peringkat tempatan, mengurangkan ekspor ke luar negara dan juga untuk memastikan agar pengaliran makanan di dalam peringkat tempatan itu lebih banyak. Jadi bagaimana cara jihad inflasi ini boleh berjaya untuk kita menangani masalah inflasi yang sedang berlaku? Terima kasih. Saya tertarik dengan istilah jihad tu. Bila saya nak datang ni, orang tanya nak gimana? Saya nak kata ni nak berjihad inflasi. Dia kata, Madeline, sejak bila pula you dah jadi ustazah nak bercerita pasal jihad? So saya suka istilah jihad ini sebab dia betul-betul menunjukkan keazaman kita untuk menyelesaikan menangani masalah ini, memahaminya. So balik kepada kos inflasi makanan ini, kita melihat memang kerajaan telah melakukan sedaya upayanya untuk melakukan apa yang perlu dilakukan ya. Seperti kerajaan meletakkan siling harga untuk ayam. Kita ambil contoh ya. Tapi kita jangan lupa, dalam mana-mana polisi, macam saya mengajar dasar di peringkat PhD itu, saya sering memberi peringatan kepada pelajar saya, you jangan lupa bahawa dia ada dua pihak. Okey, kita letakkan siling harga ayam. Happy-nya pengguna. Pengguna pasti suka.
Tapi bagaimana pengeluar ayam? Dah ramai pula yang tutup kedai. So jadi benda begini perlu kita perlu perhalusi kerajaan memang sedaya upaya untuk memperhalusi supaya kesannya dapat kita win-win. Tidak ada satu saja yang akan mendapat faedah sedangkan yang lain terkesan ya. So balik kepada langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan, maka ini kita lihat harga. Satu ialah harga, Yang satu ialah dari segi monetary policy, fiscal policy, itu semua langkah-langkah. Okey, tapi bila kita menetapkan harga, Datuk ceritakan tadi untuk tidak memastikan peniaga pembekal atau pengeluar ini tidak terkesan, kita sedia maklum kerajaan meneruskan subsidi, pemberian subsidi untuk pembekal ataupun pengeluar ini supaya memastikan agar harga itu dapat dicapai pada harga yang kompetitif untuk pengguna. Jadi apakah penerusan subsidi ini akan berjaya mengawal dan juga menstabilkan harga di pasaran? Saya kena jelaskan subsidi hanyalah jangka pendek. Dia tidak boleh jangka panjang. Sebab untuk membiaya subsidi, you need to get money from somewhere. Perlu ada duit daripada somewhere. Ini perlu datang daripada cukai. Perbelanjaan kerajaan. Sanggup tak kita berterusan membayar subsidi? Ya, mungkin GST akan diperkenalkan balik? Ada kemungkinan lah. Memang kita dengar. Tapi mungkin bukan pada harga apa? 600. Ya. Bukan macam Singapura 10% lah. Mungkin 3% nilai yang... Sebelum ini tinggi. 3% mungkin nilai yang... Memang saya rasa kalau tidak silap saya memang saya mendengar ada cadangan untuk memperkenalkan sebab GST ini telah dilupuskan secara mendadak. So sekarang mungkin dikembalikan tetapi perlu ada penelitian yang lebih mendalam nilai dia dan bila. Sekarang tak boleh lagi. Saya bagi saya lah. Ya, untuk kita memastikan juga harga itu kompetitif import langsung dengan memansuhkan AP import dan juga buat pada ketika ini keputusan untuk menghentikan terlebih dahulu ekspor khususnya kepada ada beberapa jenis barangan ke luar negara. Apakah itu dilihat sebagai satu tindakan yang tepat pada ketika ini dan juga pada situasi ini, Datuk? Okey, dia kalau kita lihat dasar-dasar ini, kebanyakan dasar ini boleh dilakukan dalam kita kata knee jerk. Maknanya dia ketuk lutut kita. Jadi maknanya reaksi yang perlu dilakukan. Ataupun what we call low hanging fruit. Kalau rakyat sedang menjerit harga barang naik, harga makanan especially. Benda lain orang tak apa sangat. Dia dua, makanan dan pengangkutan. So bila naik jadi rakyat dah bising. Jadi kerajaan perlu melakukan that's why yang jangka pendek itu dia ada ceiling. Satu lagi. Yang kedua ialah ekspor tu. Yang kita lihat bahawa kerajaan kata kita perlu menghadkan ekspor ke luar negara. Sedangkan domestik pun tak cukup lagi. So itu langkah jangka pendek. Subsidi bagi saya jangka pendek. Kita perlu memikirkan bagaimana. Contoh, ramai yang mengatakan bahawa harga ayam naik sebab perang dekat Ukraine dengan Rusia. Saya pun ramai yang bertanya. Dia kata, doktor, apa kena mengena dengan Ukraine dengan Rusia? Saya pun explain. Panjang nak jelaskan tu. Panjang jelas tu. Dia kata sebab bekalan jagung dan dedak dia datang daripada sana untuk ayam kita. Dia kata, kenapa ayam kita yang memakan makanan import? Saya tak makan makanan import. So jadi benda begini perlu diselesaikan. Jadi maknanya dia bukan hanya menaikkan ataupun meletakkan harga ceiling sebab itu hanya jangka pendek yang perlu dilakukan dan kosnya sangat tinggi sebab subsidi is a very sesuatu yang kalau boleh kita cuba elakkan. Kita perlu mencari competitive situation supaya dua-dua akan mencari keseimbangan dalam ekonomi. Bukan because subsidi kita sonok macam saya kita sebagai pengguna memang sonok beri subsidi tapi siapa yang nak membiaya subsidinya? Pastinya datang dari poket sebelah untuk dikeluarkan di sini. Jadi rakyat perlu sedar bahawa memang permintaan untuk kita berilah subsidi, berilah memang bunyinya sedap. Tapi sanggup tak kita menambahkan cukai kita lagi? Satu. Kedua, kerajaan perlu mengurangkan perbelanjaan dia. Sebab duit tu dalam satu kotak je. So kalau you keluarkan untuk subsidi, macam mana nak masukkan dia? Itu yang perlu kita faham tu. Okey. Yang berbagai, Datuk, persoalan juga berkenaan tentang mengapa harga yang tinggi terkesan kepada pengguna sedangkan kita adalah pengeluarnya. Contoh paling dekat adalah minyak sawit, minyak masak, minyak masak mentah dan sebagainya. Jadi persoalan tentang kita adalah negara pengeluar kedua terbesar di dunia, mengapa harga yang dinikmati oleh kita juga berada pada satu tahap yang dikatakan RM50 itu hanya boleh membawa satu botol
besar minyak masak mentah saja, Datuk? Betul. Okey. Banyak penjelasan tentang ini. Masa benda ini berlaku, bayangkan saya masa saya driving tu, saya mengisi minyak, datang orang menyerbu saya. Dia kata, doktor, cuba terangkan. Dia kata, kenapa kita negara nombor 2 terbesar pengeluar minyak di minyak sawit di dunia, yang sekarang kita tak ada minyak. So, kadang-kadang kita kena faham proses pengeluaran. Okay? Kita bukan hanya mengeluar berdasarkan apa yang ada di negara kita. Macam kita tengok Indonesia. Sebenarnya Indonesia yang menghadapi masalah lebih awal daripada kita. Yes. So sedangkan dia adalah antara negara pengeluar yang terbesar. So permintaan dalam negeri untuk minyak masak dah meningkat kan. Tetapi jangan lupa pengeluaran sudah berhenti semasa COVID. Production. Sebab kos buruh asing. Buruh asing. Kita punya ni, kita masih belum selesai lagi. Bukan kilang lah. Kita punya ladang kita. Itu dari segi buruh. Aktiviti pengeluaran itu sendiri. So, jadi maknanya COVID ini betul-betul satu, mengacau bekalan kita. The supply of minyak. Kadang-kadang kelapa sawit itu ada. Tapi siapa yang nak mengerjakannya? Di mana orang kita? Jadi bila kita kata kenapa rakyat kita tidak mengerjakan ni, sedangkan yang keluar daripada universiti majoritinya engineer lah, doktorate lah, dan siapa yang nak mengerjakan di ladang itu? Jadi benda ni bukan dia hanya penyelesaian kefahaman kita hanya dalam jangka pendek. Itu yang perlunya istilah jihad tu bagi saya sangat kuat maknanya, sebab dia memerlukan kata orang keperhatian yang mendalam, bukan hanya dalam satu konteks itu. Harga minyak naik sedangkan kita negara pengeluarnya. Tapi kalau kita tengok di Indonesia, dia sudah menghentikan bekalan ekspor dia juga. So kita juga pengeluaran kita sudah terganggu. Jadi kadang-kadang ada orang berkata, daripada saya mengeluar untuk dalam negeri, might as well saya jual untuk ekspor. Hasil itu untuk boleh dijadikan untuk negara, bayar subsidi dan sebagainya. Betul. Jadi kita yang rakyat yang kecil ni tengok daripada jauh je lah. Yang kita tahu yang satu ada subsidi, yang satu lagi tak ada. Lepas tu kerajaan dah mansuhkan sebab adanya katanya ada jual benda yang tak sepatutnya, tapi dah dijual dalam plastiknya lah, dalam botolnya lah. Itulah rakyat kita. Itulah rakyat kita kan, termasuk diri saya lah. Okey, apapun yang berbahagia, Datuk, terima kasih untuk kesempatan dibawakan. InsyaAllah kalau ada kesempatan lebih panjang, kita akan bawakan isu ini khususnya kepada jihad kita menghadapi dan juga menangani masalah inflasi ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.